Presiden Pusat Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, yang berbahagia Datuk Haji Rosdi Abdul Aziz, Timbalan Presiden Pusat Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia, Yang Berusaha Muhammad Nasruddin bin Datuk Dr. Muhammad Yaakob, Yang Dipertua Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Negeri Sabah, Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Yaakob, Ahli Lembaga Pengarah Pemodalan Nasional Berhad, Yang Berusaha Nasriah Jamaluddin, Pengarah Pusat Hikmat Kontraktor Sabah, Setiausaha Politik Kementerian Kerja Raya Sabah, Ahli Jawatan Kuasa PKMM Negeri Sabah, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Muhammad Nasruddin bin Datuk Dr. Muhammad Yaakob dan seluruh warga kontraktor Negeri Sabah kerana sudi menjemput saya pada hari ini bagi menjayakan majlis perasmian pada hari ini. Bagaimana yang telah diperkatakan sebentar tadi, mesyuarat agung tahunan ini adalah satu tanggungjawab mengikut perlembagaan dan wajib ataupun mesti dilaksanakan. Tahniah kepada semua yang menjayakan mesyuarat agung tahunan PKMM bagi negeri Sabah pada kali ini. Saya disediakan teks ucapan, tapi mendengar ucapan daripada dua orang yang terdahulu tadi, eloklah saya juga respons kepada beberapa perkara yang telah diutarakan. Pertama sekali, di negeri Sabah di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Datuk Haji Nur, kita telah melaksanakan apa yang dipanggil Plan Hala 7 Sabah Maju Jaya 1.0 untuk tempoh 2021 hingga 2025. Dalam Plan Hala 7 Sabah Maju Jaya ini, kita ingin memacu kepada 3 sektor, yaitu sektor perindustrian, sektor pelancongan, dan juga sektor pertanian. Apabila disebut kepada 3 sektor tadi, ianya sudah tentu akan mewujudkan peluang-peluang perniagaan ataupun peluang-peluang turut serta bagi kontraktor-kontraktor yang ada di negeri Sabah, baik G1 sehinggalah G7. Tidak lupa juga, selain daripada 3 industri, 3 perkara tadi yang menjadi fokus utama pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya, kita juga ingin memacu pertumbuhan infrastruktur di negeri Sabah. Jalan raya termasuk Lebuh Raya Pen Borneo, bekalan air, bekalan elektrik, dan juga connectivity terhadap internet. Jadi ini juga merupakan satu sudut yang membuka ruang kepada para kontraktor yang berdaftar. Selain daripada itu juga, Kerajaan Persekutuan pada awal tahun ini telah mengiktiraf Jabatan Kerja Raya Sabah sebagai jabatan teknikal dan telah memberi kuasa kepada negeri Sabah untuk melaksanakan projek-projek persekutuan di bawah 50 juta ringgit. Jadi projek-projek ini telah disenaraikan dan telah mula di-activate, ya. Cuma banyak daripada senarai projek-projek yang telah dipersetujui untuk lembaga perolehan negeri Sabah bertanggung jawab terhadapnya banyak dalam peringkat awalan sekarang ni. Siasatan tapak, lantikan surveyor, lantikan siasatan tanah dan sebagainya. InsyaAllah akan sampai satu masa nanti yang akan memerlukan perkhidmatan para kontraktor. Walau bagaimanapun, saya ingin menasihatkan atau berpesan kepada semua ahli PKMM khususnya dan kepada semua kontraktor yang ada di negeri Sabah ini untuk terus memperkasakan keupayaan, kewibawaan masing-masing.
Karena industri pembinaan ini merupakan satu industri yang semakin kompetitif, ya. Sebagaimana yang telah disentuh oleh dua orang sebentar tadi tentang jumlah pendaftaran kontraktor, ya. Sudah kalau di Sabah saja jumlah yang mendaftar adalah sebanyak ataupun lebih daripada 12.000 syarikat yang mempunyai lesen mendaftar dengan CIDB, sehingga kan ada usul untuk menghadkan ataupun membekukan pendaftaran kontraktor baru. Yang ini saya serah kepada CIDB, kepada PKK dan juga jabatan-jabatan serta kementerian-kementerian yang terlibat untuk melihat implikasi sekiranya sesuatu keputusan itu dibuat untuk menghadkan sementara jumlah kontraktor bagi tujuan memastikan bahawa kontraktor yang sedia ada mempunyai ruang dan peluang untuk mendapat peluang-peluang kerja dalam tempoh keadaan yang masih lagi orang kata bangun semula, bangkit semula selepas kita dilanda oleh COVID-19 dan juga dalam keadaan dunia yang tidak menentu, di mana di Eropah kita mempunyai Ukraine Russia war, dan pada hujung minggu baru-baru ini alhamdulillah ia tidak jadi, ada seakan cubaan merampas kuasa di Rusia. Saya agak bimbang pada malam Sabtu tersebut mengikuti perkembangan setiap setengah jam, setiap 1 jam tentang attempt of military coup di Moskow. Tapi alhamdulillah tidak jadi, sebab sekiranya ianya terjadi mungkin bukan Rusia saja yang akan mendapat kesannya, tetapi angin tempias geopolitik itu mungkin akan memberi kesan kepada kestabilan ekonomi di dunia ini. Jadi para kontraktor kena mengambil kesempatan dalam ruang yang mungkin ada yang sibuk dengan kerja, ada yang kurang sibuk dengan kerja. Tingkatkan kewibawaan, tingkatkan pengetahuan ataupun capability syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Terutama juga kita sekarang berada dalam teknologi digital. Jadi involvement terus dalam bidang teknologi digital ini, mau tidak mau kita mesti ikut dan mesti sesuaikan diri kita. Alhamdulillah tadi dikatakan Maxis juga ada membantu kontraktor-kontraktor kita untuk memastikan penyertaan mereka dalam era teknologi digital ini mengikut perubahan arus semasa. Selain daripada itu juga teknologi binaan juga sentiasa berubah. Kalau dahulu saya ingat awal-awal saya praktis tahun 2000, kita diperkenalkan dengan IBS. Pada waktu itu di Sabah lah terutamanya, bukan saja kontraktor, konsultan pun sama juga. Kita very konservatif. Kita kata susah nih, tidak ada economies of scale. Betul lah kan. Waktu itu tahun 2001 saya tidak silap, Jabatan Perumahan Negara mencadangkan projek-projek JPN, PPR waktu itu 5 story walk-up apartment menggunakan pakai apa yang dipanggil IBS load bearing wall. Oh, kita semua very defensif lah. Defensif, akhirnya semua projek PPR itu diguna conventional reinforced concrete. Ya, tapi masa sekarang saya sudah nampak banyak rumah-rumah, terutama rumah-rumah PPRT, rumah SMJ, kita lakukan menggunakan IBS, ya, dan juga nampak penerimaan daripada pihak kontraktor terhadap penggunaan IBS. Mungkin ada juga resisten sebabkan kata, oh kalau buat rumah guna IBS ni kami supply labor saja, supply labor buat slab saja, lepas tu yang lain datang semua dengan panel-panel IBS. Jadi keuntungan mungkin minimize, tetapi sepatutnya dia ada kelebihan tertentu seperti kurang penggunaan tenaga kerja, cepat siap dan sebagainya. Dan tadi Saudara Nasruddin juga telah
menyentuh tentang soal ESG, Environment, Social Governance. Ini merupakan tema yang bukan saja industri construction, industry players terlibat, tetapi kita sebagai rakyat semuanya perlu terlibat, karena inilah tema sekarang yang perlu dipatuhi, yang juga akan menjamin ataupun memberi keyakinan kepada kelestarian dalam pertumbuhan ekonomi dan juga kehidupan kita. Satu lagi perkara yang ingin saya pesan dan galakkan adalah penyertaan kontraktor-kontraktor dalam bidang oil and gas. Di Sabah, saudara Mustaqim pernah terlibat ini, mungkin masih terlibat. Sabah adalah negeri yang kaya dengan simpanan minyak dan gas. Pada tahun 2012, sewaktu saya terlibat dalam pembangunan Sipitang Oil and Gas Industrial Park, pada waktu itu sebelum harga minyak jatuh, Sabah diprojek sebagai negeri bakal menjadi negeri pengeluar petroleum terbesar di Malaysia 2017. Namun demikian pada 2014 harga minyak dunia jatuh. Jadi banyak aktiviti oil and gas terkesan. Tetapi sejak beberapa tahun kebelakangan ini ianya mula kembali untuk aktif semula. Jadi saya juga sarankan agar kontraktor-kontraktor kita cuba berjinak-jinak melibatkan diri dalam bidang oil and gas. Satu yang saya ingin kongsi, pada waktu pembinaan Samur dahulu, pada asalnya ramai kontraktor-kontraktor tempatan cuba menyertai. Tetapi apabila dalam oil and gas ni dia punya documentation, dia punya requirement agak stringent, ya. Jadi separuh jalan ramai yang angkat tangan, dan sanggup cope up with the documentation apa semua. Jadi ini merupakan satu cabaran kepada kita. Kalau kita mau masuk turut serta, kita kena able to comply with all the requirements itulah. Jadi itu mungkin ada yang G1, G2 katakan kami kecil, kami itu terlampau besar kos apa semua. Tetapi kalau kita lihat rakan-rakan kita mungkin yang ada di negeri Terengganu, mereka bermula dengan kecil, limpahan daripada industri oil and gas, akhirnya melahirkan ramai ataupun banyak kontraktor-kontraktor yang berwibawa, bukan saja normal civil contractor tetapi kontraktor oil and gas. Dan di Sabah kita telah berunding dengan pihak Petronas, kita telah sign apa dipanggil CCA, di mana Petronas bersetuju untuk memberi peluang kepada Kerajaan Negeri Sabah dan juga syarikat-syarikat daripada Sabah yang kompeten, yang memenuhi kriteria untuk melibatkan diri dalam bidang oil and gas. Jadi ini adalah satu peluang yang perlu kita fikirkan dan kita perlu turut serta. Jangan menengok saja, jangan mendengar saja, tapi pastikan boleh turut serta. Berbalik kepada industri pembinaan yang secara umum, saya juga ingin berpesanlah tadi keluhan harga barang naik, memang naik. Kita tidak boleh halang pasal dia harga barang yang dipengaruhi oleh external forces daripada persekitaran ekonomi dunia. Dan ini juga telah memberi kesan kepada beberapa kontraktor kecil khususnya yang telah menjadi status projek-projek sakit. Kalau di Putatan juga ada projek yang hanya 2 juta ringgit jadi projek sakit, terminated. Kenapa? Alasannya karena harga barang naik, dah boleh cope. Dan tapi saya tengok selain daripada harga barang naik, satu aspek yang perlu dikemaskan di kalangan kontraktor, khususnya kontraktor Melayu Bumiputra, adalah pengurusan. Ya, pengurusan. Kita kena memperkemaskan pengurusan syarikat kita, pengurusan projek kita agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Ya, bukan saja kontraktor Melayu Malaysia PKMM, malah kadang jabatan-jabatan kerajaan ada juga yang mendapat teguran daripada saya kerana kepentingan kita dalam mengurus projek ini penting, kerana dengan adanya pengurusan projek yang baik, maka itu projek dapat dilaksanakan
dengan lebih lancar, lebih efisien. Apabila ini berlaku, maka kita dapat meminimalkan risiko kos-kos harga barang naik, perbelanjaan lebih, dan sebagainya. Tentang penglibatan cabutan undi tadi, ya, saya ada mendapat feedback daripada pasukan Pen Borneo Sabah dan juga konsesi bahwa mereka memang ada melibatkan kontraktor G1 dan sehinggalah G4 ya, dalam saya tak tahu sama ada cabutan undi atau penyertaan tender. Tapi saya mengambil maklum tentang permohonan pada hari ini dan akan berbincang dengan pengarah-pengarah jabatan dan unit-unit yang berkaitan untuk melihat bagaimana kita boleh memberi ruang penyertaan, tapi dengan syarat apabila dapat kena perform lah, ya. Saya sering mengingatkan kepada pegawai-pegawai saya, kita bagi peluang kepada yang betul-betul mau dapat kerja dan yang boleh perform. Kalau yang tidak boleh perform itu minta maaf lah, kena berubah, ya, kena berubah, kena jadi yang boleh perform kerja. Semoga dengan perform tersebut boleh meningkat daripada satu tahap kepada tahap yang lebih baik, sehinggalah menjadi syarikat yang berjaya, syarikat yang lebih besar. Dan apabila berjaya nanti, sebagaimana dikatakan oleh Saudara Nasruddin, bukan sekadar berjaya tetapi membantu mereka yang baru mau berjaya untuk minat untuk berjaya. Jadi tentang pelaksanaan proyek Pen Borneo Sabah, setakat ini hanya ada 15 package yang sedang berlangsung. Daripada 15 package tersebut sudah siap package 5 yang disebut papar, package 21 Lahad Datu juga akan siap sebelum September ini, package 15 di Tawau juga akan siap dalam mungkin ujung bulan ini ataupun awal bulan Julai. Satu lagi yang sudah siap package 27 di Sandakan, Batu 32 Sandakan. Dan orang-orang Sabah yang sudah melalui 2 package yang siap ini sudah pastinya bersyukur bahwa jalan ini memberi keselesaan dan keselamatan kepada pengguna jalan raya. Dan berita yang ditunggu-tunggu, ada 20 package lagi yang akan dilaksanakan. Saya difahamkan pada bulan Julai ini satu makmal penilaian ataupun makmal pengurusan untuk mengharmonikan dokumen-dokumen yang telah dibuat beberapa tahun dahulu sebelum tindakan untuk memanggil tender, sama ada open tender atau selective tender dilakukan sebelum ujung tahun ini. Dan kita berharap ianya dapat dimulakan sebelum ujung tahun ini. Dan apabila itu terjadi, sudah pastinya industri pembinaan di negeri Sabah akan menjadi lebih rancak dan sudah pasti akan ada kias dan pernyataan kepada semua kontraktor yang betul-betul turut serta, yang betul-betul akan melakukan kerja yang mereka dapat, ya. Jadi kita berharaplah ini akan menjadi mengikut sebagaimana yang dijadwalkan, karena Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan telah mengumumkan budget 20 bilion untuk baki Pen Borneo Sabah dan Sarawak pada belanjawan 2023 pada Februari tahun ini. Jadi kalau kita lihat daripada 20 bilion tersebut, Sarawak punya lebuh raya Pen Borneo sudah hampir siap. Jadi lebih separuh daripada 20 bilion itu sepatutnya dibawa ke negeri Sabah untuk pelaksanaan baki 20 package tersebut. Selain daripada itu, kita juga akan melaksanakan projek-projek immediate, bekalan air, pembaikan dan menstabilkan bekalan air negeri Sabah, di samping projek-projek jangka panjang untuk memastikan bekalan air di negeri Sabah pada tahun-tahun mendatang dalam keadaan yang mencukupi.
juga ada dalam rangka pelaksanaan kita. Cuma tahun bila ianya dilaksanakan, tertakluk kepada keputusan-keputusan penting yang perlu dibuat. Begitu juga dengan power plant, electricity, kita juga sedang menggiatkan bekalan elektrik agar memastikan bahawa kejadian yang lebih sebulan lepas terjadi tidak lagi berulang, dan bekalan elektrik di negeri Sabah akan berada dalam keadaan yang sehat. Dan apabila infrastruktur ini, elektrik, air, jalan raya dalam keadaan yang baik, maka akan mudah untuk kita meyakinkan pelabur-pelabur untuk datang beroperasi, melabur di negeri Sabah. Dan dengan itu, maka pertumbuhan ekonomi akan dapat dipacu, dan sudah pasti limpahan ekonomi, kemajuan dan kemakmuran itu akan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat negeri Sabah dan Malaysia secara amnya. Jadi berbalik pada Mesyuarat Agung Tahunan pada kali ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan PKMM Sabah bagi tahun 2023. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia Negeri Sabah bagi tahun 2023. Dan saya juga turut mendoakan agar semua ahli PKMM Sabah, khususnya dan PKMM Malaysia kebangsaan secara amnya, berjaya dalam perniagaan masing-masing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.